Hello everyone, salam sejahtera dan apa khabar? Nama saya Randall Damien Mironi dengan ahli kumpulan saya yang lain iaitu saudara Dev Owen Mindolon. Kami dua telah menyediakan video rakaman ini dalam bentuk presentasi tentang topik 2 dalam kursus Engineering Mathematics 2 iaitu topik differentiation. Dalam presentasi ini yang kami telah sediakan, kami akan memberi tekanan kepada 2 subtopik differentiation iaitu stationary points of a curve dan juga rate of change. Saya akan memberi penjelasan tentang subtopik pertama iaitu stationary points of a curve dan saudara Dev Owen akan memberi penjelasan tentang subtopik kedua iaitu rate of change. Baiklah, tanpa membuang lebih banyak masa lagi, saya ingin masuk terus ke perkara pertama video rakaman ini iaitu subtopik stationary points of a curve. Baiklah, sebelum saya ingin berkongsi apa-apa tentang subtopik differentiation ini, saya ingin berkongsi beberapa maklumat-maklumat asas dan saya harap dapat membantu kalian semua yang sedang menonton video rakaman ini untuk memahami lebih lanjut lagi tentang subtopik stationary points on the curve. Jadi dari sana saya akan mulakan penerangan saya. Jadi apakah yang kita boleh fahami tentang subtopik differentiation ini iaitu stationary points of a curve? Seperti yang kita tahu, dalam kebanyakan lengkungan ataupun curve dalam istilah yang biasa kita dengar, stationary points ataupun titik adalah titik di mana ia berada di mana-mana panjang lengkungan tersebut dalam kertas graf. Stationary points tersebut adalah bersamaan dengan dy dx bersamaan dengan sifar. Stationary points boleh dijadikan dalam pelbagai bentuk dalam kertas graf anda, seperti local maximum dan local minimum points ataupun global maximum dan global minimum points ataupun horizontal inflection of points ataupun inflection dalam istilah yang mudah difahami oleh kita semua. Sekarang saya akan mengemukakan satu contoh soalan untuk memahami lebih lanjut lagi tentang subtopik differentiation ini, stationary points of a curve, dengan harapan kalian semua dapat menggunakan aplikasi subtopik ini dalam soalan-soalan lain yang bersamaan dengan subtopik stationary points of a curve. Jadi tanpa melengahkan banyak masa lagi, saya akan terus masuk ke contoh soalan tersebut. Contoh soalan yang telah disediakan adalah seperti berikut. Find the coordinates of any stationary points along the curve defined as equation y equals to 2x cubed plus 3x squared minus 12x minus 1. Maka pertama yang kita perlu melakukan adalah mencari dy dx equation y yang disediakan dalam soalan ini. Daripada equation ini, kita boleh menggunakan power rule untuk mencari derivatif equation y ini. Derivatif untuk 2x padu adalah 6x kuasa 2. Saya bawa kuasa 3 ini ke depan menjadi constant untuk didarab dengan 2 dan kuasa 3 ini akan ditolak dengan 1. Derivatif untuk 3x kuasa 2 adalah 6x. Kuasa 2 ini akan dibawa ke depan menjadi constant dan didarabkan dengan 3 dan kuasa 2 ini akan ditolak dengan 1. Derivatif untuk 12x adalah 12 dan senario yang sama macam tadi boleh digunakan di sini. Tetapi x ini dibuang kerana x berkuasa kosong bersamaan dengan kosong.
Jadi yang tinggal adalah cuma 12. Derivatif untuk satu sini adalah kosong, sebab apa-apa derivatif untuk constant bersamaan dengan kosong. Jadi mengikut jalan langkah yang diterangkan di sini, derivatif bagi equation y soalan ini adalah 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12. Langkah seterusnya adalah untuk menyelesaikan dy dx bersamaan dengan kosong. Dari langkah pertama, saya dapat 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12 untuk dy dx equation y soalan ini. Saya akan menggantikan dua dy dx ini dengan derivatif equation y tadi. Oleh itu, ia akan menjadi 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12 bersamaan dengan kosong. Derivatif function ini mempunyai nombor yang boleh didarabkan dengan 6. Jadi kita akan simplify derivatif equation y ini menjadi x kuasa 2 tambah x tolak 2 bersamaan dengan kosong. Dari sini saya akan factorize di mana ia akan menjadi x tambah 2 x tolak 2 bersamaan dengan kosong. Membahagikan factorization ini kepada 2, saya akan mendapat dua equation yang bersamaan dengan kosong, iaitu x tambah 2 bersamaan dengan kosong ataupun x tolak 1 bersamaan dengan kosong. Seterusnya, saya akan menjalankan langkah kerja untuk mencari unknown x dalam kedua-dua equation ini, di mana x pertama bersamaan dengan negatif 2 dan x kedua pula bersamaan dengan 1. Di sini saya telah mendapat dua x koordinat yang mengatakan bahawa functions soalan ini, iaitu equation y, mempunyai dua stationary points. Langkah terakhir adalah mencari y koordinat menggunakan kedua-dua x koordinat yang diperoleh tadi dengan equation y soalan berikut. Sekarang saya akan menjalankan langkah kerja untuk mencari stationary point yang pertama. Dalam equation y bersamaan dengan 2x padu tambah 3x kuasa 2 tolak 12x tolak 1, saya akan menggantikan semua unknown x ini dengan x pertama yang kita telah dapat dari langkah kedua, iaitu negatif 2. Jadi mengikut langkah kerja ini, saya akan mendapat y koordinat pertama iaitu 19. Akhirnya, saya akan mendapat koordinat stationary point pertama soalan ini iaitu negatif 2, 19. Saya akan sambung perjalanan langkah kerja untuk mencari y koordinat pula untuk stationary point yang kedua. Sama macam tadi, dalam equation y bersamaan dengan 2x padu tambah 3x kuasa 2 tolak 12x tolak 1, saya akan menggantikan semua unknown x ini dengan nilai 1. Mengikut langkah kerja ini, saya akan mendapat y koordinat yang kedua iaitu negatif 8. Akhirnya, saya akan mendapat stationary point yang kedua iaitu 1, negatif 8. Demikianlah soalan ini dengan jawapan dua stationary points negatif 2, 18 dan 1, 19 untuk function soalan ini. Itu saja bagi subtopik stationary points of a curve ini. Saya harap dengan contoh soalan yang saya sediakan tadi dan juga penjelasan bagi mencari jalan pengiraan dan jawapan stationary points untuk soalan tadi, kalian semua dapat memahami lebih lanjut lagi tentang subtopik ini. Pada pendapat saya, subtopik ini mudah difahami jika kita dapat mencari dan menyelesaikan derivatif menggunakan pelbagai rule. Sebagai contoh, power rule, quotient rule, chain rule dan sebagainya. Seperti tadi dalam contoh soalan yang saya telah lakukan tadi, dengan mengikut 3 langkah tersebut, saya harap kalian semua dapat menyelesaikan apa-apa derivatif, apa-apa soalan stationary points of a curve yang kalian akan jumpa pada masa hadapan. Itu saja daripada saya. Sekarang, saudara Dev Owen
akan menjelaskan subtopik seterusnya bagi presentasi ini, yaitu subtopik rate of change. Halo semua, saya Dev Owen Dolon akan menjelaskan dengan lebih lanjut lagi tentang subtopik differentiation, yaitu rate of change. Definisi rate of change ini merupakan cara yang menunjukkan berapa pantas sesuatu objek berubah seperti jarak, padu, tekanan, dan sebagainya. Kita boleh mencari perubahan dalam sesuatu objek dengan menentukan apa yang berubah dengan objek tersebut seperti massa, jari, panjang dan lebar, dan sebagainya. Satu perkara asas yang diperlukan dalam subtopik ini untuk mencari perubahan dalam sesuatu objek adalah derivatif. Oke, tanpa melengahkan masa, saya akan menunjukkan satu contoh soalan untuk pengefahaman yang lebih lanjut tentang rate of change. Satu belon telah diisi dengan angin pada kadar 10 meter padu per menit. Cari kadar di mana jejari belon meningkat. Oke, apabila belon mempunyai jejari sepanjang 5 meter. Dan B, apabila belon mempunyai isi padu 36 pi meter padu. Jadi sebelum menjalankan apa-apa langkah kerja, saya akan highlight terlebih dahulu beberapa kata kunci dalam soalan tersebut. Nyatakan dalam soalan tersebut ini belon. Jadi saya akan menganggap belon ini berbentuk sfera. Jadi kita harus menggunakan formula sfera. Formula sfera adalah 4/3 pi jejari padu. Seterusnya, belon ini diisi pada kadar 10 meter padu per menit. Jadi isi padu belon berkenaan dengan massa adalah 10 meter padu per menit. Dalam soalan saya tidak mengetahui jejari belon berkenaan dengan massa, tetapi jejari belon adalah 5 meter. Jadi kita ada kata kunci yang cukup untuk menjalankan langkah kerja yang seterusnya untuk mencari rate of change. Bagi soalan saya perlu mencari derivatif formula sfera ini. Kita akan menggunakan formula power rule untuk mencari derivatif. Jadi 4/3 darab dengan 3 pi kuasa 2. Kuasa 3 ini dipindahkan ke hadapan menjadi konstan untuk didarabkan, dan kuasa 3 ini juga ditolak dengan 1. Jadi saya akan tulis semula derivatif ini berkenaan dengan dr per dt. Di sini saya akan buang 3 dan akhirnya menjadi 1/4 pi kuasa 2 darab dengan dv per dt. Dipetik dari soalan 1 di mana jejari sfera bersamaan dengan 5 meter. Jadi saya hanya menggantikan jejari ini dengan nilai 5 meter dan dv dt ini akan digantikan dengan 10 meter padu per menit. Dari sini kita boleh buat jalan pengiraan secara biasa dan mendapat jawaban untuk dr per dt bersamaan dengan 1/10 pi meter per menit. Oke, kita beralih ke soalan B pula. Kita tahu isi sfera ini bersamaan dengan 36 pi meter padu. Untuk mencari isi padu ini, kita perlu menggunakan formula isi padu sfera, yaitu 4/3 jejari padu. Kita cuma perlukan jejari dari isi padu soalan B. Jadi 4/3 ini akan dipindahkan ke kanan sebagai 3/4 dan didarabkan dengan 36 bersamaan jejari padu. 36 darab dengan 3 bersamaan dengan 108 dibagikan dengan 4 akan menjadi 27 bersamaan jejari padu. Dari sini kita perlu cari puncak kuasa 3 bagi 27 untuk mencari jejari. Akhirnya kita akan mendapat nilai 3 dan ia akan menjadi jejari kita. Dengan jejari yang telah dijumpa tadi, saya akan gantikan jejari dalam dr dt dari soalan tadi. 1/4
4, 3 padu darab 10. 10 darab dengan 1 manakala 3 padu menjadi 9 darab dengan 4 menjadi 36. Kita akan dapat jawaban soalan B dengan nilai 10/36 pi meter per minit. Tapi saya akan buat kemasan kerja dengan membuat kerja simplification dan akhirnya mendapat nilai 5/18 pi meter per menit. Jadi itu saja berkaitan dengan subtopik rate of change. Kita cuma perlukan derivatif untuk menjawab soalan berkaitan rate of change. Mengikut formula derivatif, saya pasti memang tiada kesilapan langsung dalam penyelesaian soalan-soalan bagi subtopik ini. Jadi itu saja presentation video rekaman ini dengan tajuk differentiation. Kami berdua berharap penjelasan kami untuk subtopik yaitu stationary point of curve dan rate of change dapat menjadi panduan kalian. Sekian dan terima kasih.